rasanya bila kita bersama. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Nampak pagi-pagi ni nampak Muaz terus tepuk-tepuk bantal. Elok-elokkan. Ya. Betul. Apa khabar semua di rumah? Khabar baik semua? Okey. Bagus? Sebab Daya, kita hujung-hujung minggu ni, masa ni lah kena kemas-kemaskan rumah. Betul. Kan? Almaklumlah, pejam celik sekejap je dah nak raya kan? Ya Allah. Jangan cakap macam tu Muaz. Sebab saya rasa kita separuh pun belum lagi. Aduh. Tapi ternyata apa yang Muaz cakap tu sebenarnya betul. Sebab saya nampak semua orang dah macam sangat-sangat tak sabar. Yang ada yang dah keluar pergi beli baju raya. Betul. Langsir baru dan sebagainya. Persediaan tu bagus tapi dalam masa yang sama nak pesan juga kita sebenarnya kena menikmati Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni sekali setahun sahaja. So kita kena kumpul pahala all out insya-Allah. Dia orang kata bercakap dengan diri sendiri juga ni. Sebab kadang-kadang kita ni sibuk, kita lupa yang ini adalah bulan yang sangat istimewa yang kita tak boleh lepaskan. Sebab kita bertuah tau. Betul. Dan kita kena seimbang lah kan dalam kita menyediakan persiapan raya dan juga kita ambil semua perkara-perkara yang baik di dalam bulan Ramadan ini. Jadi awal pagi ni bangun bagus, tahniah kepada anda semua dan sempat sahur tadi pun bagus juga. Jadi bersama dengan kami hari ini kita ada perkongsian yang menarik sebab mungkin ada di antara anda yang dah mengamalkan diet. Kalau minggu lepas dengan kita juga untuk diet Ramadan. Diet Ramadan hari ini kita nak cakap satu yang kena dengan makanan juga. Makanan tetapi yang disarankan. Rasanya faham tu pasal apa. Macam Muaz sendiri makan apa tadi sahur? Tadi saya makan nasi. Oh, makan nasi. Saya memang sahur makan nasi untuk nak dapat nak tahan lama. Dan satu lagi ni mungkin saya baru cuba-cuba, saya ambil kurma dan juga susu. Alhamdulillah lah Daya dah cuba daripada semalam. Memang satu hari tu saya tak lapar dan juga bertenaga lah. Alhamdulillah, nampak itu perkongsian Muaz. Daya memang nak kongsi juga tapi tak apa. Kita ada sepanjang 1.5 jam untuk sama-sama berborak dan nak bagi tahu boleh juga anda komen di Facebook Live kami. Borak Kopitiam, apa kata? Sharekan komen anda, kita boleh sama-sama baca insya-Allah. Okey, dan sekarang ni Daya kita nak bawakan untuk anda antara ramalan cuaca di tempat anda. Dan kami di Lembah Kelang ni, dan perjalanan tadi hujan. Okey, jadi kita harapkan di tempat anda pun berada dalam keadaan yang baiklah. Ya, tapi sebelum kita nak cerita tentang cuaca tu, kita nak tahu juga apa perkembangan terkini untuk COVID. Mungkin kita boleh lihat berapa nomornya 10,413 kes baru yang dilaporkan. Saya rasa lebih kurang macam Muaz macam 11-10,000 dan sebenarnya kita semua dah tidak berapa fokus kepada nombor tapi lebih kepada kita dalam fasa peralihan ke endemik. Jadi kita terus dengan jaga SOP, kita pakai mask, insya-Allah semuanya baik-baik. Okey, jom kita tengok antara ramalan cuaca di beberapa kawasan. Ini hanyalah ramalan tapi kita harapkan ianya memberikan sedikit info kepada anda. Di Kuala Lumpur dijangkakan hari ini hujan, memang betul macam perjalanan kami tadi. Dan seterusnya untuk anda yang berada di Selangor juga dijangkakan hujan Hari ini kira hujung minggu kan, kena rancanglah macam di Ipoh pun mana tahu nak balik kampung. Ribut Peti kalau di Georgetown pula hujan. Buat masa ni nampak macam hujan banyak. Begitu juga di Alostak juga dijangkakan hujan dan juga di Arau hari ini hujan. Sebab kalau ikutkan macam Perlis selalu panas tau. Hujan tu kena hati-hati. Kota Baru pun sama juga, Ribut Peti. Kuala Terengganu pun sama juga. Kalau kita tengok di Pantai Timur, sama juga di Kuantan. Okey, dan seterusnya kita balik ke Johor Bahru. Cerah hari ini. Dan untuk anda yang berada seterusnya di Melaka, hujan pula kan? Betul. Orang Somban, Pocito. Hujan. Kuching pun dijangka Ribut Peti. Saya rasa sama juga. Oh tidak. Kota Kinabalu dijangka cerah. Alright, jadi itu dia ramalan cuaca untuk hari ini bagi memudahkan perjalanan anda ataupun perancangan anda. Ada yang saja nak shopping raya kan, nak tengok-tengok dulu. Jadi hari ini kalau nak pergi shopping raya pun kita kena dah letak bajet tu, jangan terlampau membazir sangat. Ada orang kata dah 2 tahun kita tak boleh raya. Tahun ini kita kena pulun lah. Kena balas dendam. Balas dendam. Tak boleh. Saya baru bincang topik ni. Sebenarnya kita ni biasalah nafsu kan. Tapi kita kena beringat-ingat juga kan. Orang kata untuk masa hadapan jangan satu kali keluar 10 baju terus beli. Lepas tu balik tak pakai. Lepas tu balik termenung atas katil. Apalah yang aku beli ni tadi. Allahuakbar. Jangan macam tu, okey? Alright, jadi kita harapkan bulan Ramadan ini daripada sifat kita nak menunjuk, nak jadi lebih baik daripada orang lain, nak
tiru tu, nak tiru ni, kita dapat kurangkan. Ya. Dan apa kata untuk anda juga hari ini sebenarnya kita nak bawakan satu topik yang menarik untuk dibincangkan, iaitu makanan sunnah. Ya, makanan sunnah sebenarnya saya rasa topik yang sangat menarik. Sebab kadang-kadang kita baca, kita tengok di social media dan sebagainya, tapi kita tak praktikkan. Betul. Dan sebenarnya bila di Borak Kopi Tiam ni banyak perkara yang kita boleh belajar. Jadi hari ini memang saja kita nak kupaskan throughout the show, cerita makanan sunnah apa yang kita boleh cuba. Kita boleh mulakan hari ini kalau tak sempat daripada puasa pertama. Betul tak, Mas? Betul, tak ada masalah. Dan bila sebut mengenai makanan sunnah, kurma adalah yang paling popular lah. Ya, betul. Yang semua orang ambil, dan terutamanya bulan Ramadan ni ada pelbagai jenis. Macam minggu lepas kami dah kongsikan bersama dengan anda. Dan satu lagi, ini pun Muaz baru cuba juga, adalah untuk mengambil madu lah. Bila mengambil madu untuk bulan Ramadan ni, memang dia memberikan kita tenaga sepanjang hari. Walaupun sebelah malamnya kita bersukan, saya rasa ramai ahli sukan pun mengamalkan perkara yang sama. Ya, betul. Untuk mereka cergas, kan? Sepanjang Ramadan. Saya nampak ada yang iftaran, sahuran. Betul. Baguslah. Tepukanlah untuk mereka yang terus bersenam di bulan Ramadan. Ada juga ni, Dayah. Apa dia? Dia kebun ran. Maksudnya kebun ran. dia berkebun. Wow. Kan? Walau Ramadan, kalau kat kampung-kampung semua, walaupun dia lah nampak tugas tu berat, tapi mereka masih lagi berkebun tau. Kan, untuk menjalankan. Ialah tanggungjawab mereka nak menguruskan tanah-tanah tu semua. Jadi itu pun hebat juga dalam bulan Ramadan ni. Okey. Nampak? Saya dengan Muaz sebenarnya excited untuk share apa lagi yang kita akan ada. Tapi sekarang ni kita nak kongsikan sikit. Kita ada trivia makanan sunnah ni. Apa kata kita saksikan? Sunnah adalah hadis atau sirah yang diriwayatkan atau diceritakan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah terdiri daripada perlakuan maupun perkataan yang disebut oleh baginda. Sementara makanan yang dimakan oleh Rasulullah itulah yang dinamakan makanan sunnah. Banyak makanan yang sihat dan berkhasiat yang diamalkan oleh Rasulullah. Antaranya, madu lebah mempunyai glukosa dan fruktosa yang tinggi dan ia mudah diserap. Madu turut mengandungi pelbagai jenis vitamin iaitu A, B1, B2, mineral seperti kalsium, natrium, kalium, magnesium, besi, garam, iodin dan radium. Madu bukan sahaja makanan yang diamalkan oleh Rasulullah, malah ia disebut dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut madu secara jelas sebagai penawar untuk pelbagai penyakit. Hebatnya buah tin sehingga salah satu surah di dalam Al-Quran dinamakan dengannya. Apa yang menyebabkan buah ini mendapat kedudukan yang istimewa di dalam Islam? Seperti kurma, kualiti buah tin bertambah seiring dengan kadar pengeringan buahnya. Buah kecil ini ternyata memiliki kandungan vitamin, mineral, serat dan antioksida yang tinggi. Habatus sauda mempunyai banyak kelebihan yang tidak dapat digambarkan. Biji hitam ini sangat baik bagi meningkatkan imunisasi badan dan melawan penyakit. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah pernah bersabda, "Tetaplah kamu dengan al-haba al-sauda kerana sesungguhnya ia adalah penawar bagi segala penyakit kecuali asam atau mati." Banyak lagi makanan sunnah kami akan kongsikan kepada anda semua. Tonton Borak Kopi Tiam hingga akhir rancangan. Baik, itu dia antara jenis-jenis makanan sunnah yang kita kongsikan bersama dengan anda. Tapi kejap lagi insya-Allah kita akan bersama dengan seseorang yang akan berkongsikan lagi kebaikan makanan sunnah ni. Sebab kadang-kadang ada di antara kita yang terlepas pandang, Dayah, kan. Kita ni sibuk untuk melihat makanan-makanan lain yang di mata kita sedap. Bila-bila Ramadan ni kita nak makan. Tapi makanan sunnah ni pun sebenarnya sedap dan memberikan khasiat kepada kita. Betul, khasiat yang sangat tinggi, proven macam tu. Tapi satu benda tentang makanan sunnah, contohnya tadi saya nampak ada kurma, lepas tu ada madu, buah tin dan sebagainya. Kita tak tahu macam mana nak pelbagaikan. Maksudnya kita nak variasikan supaya kita boleh makan setiap hari. Untuk anak-anak pun dia rasa macam nak makan. Itu yang sebenarnya Dayah dengan Muaz tak sabar nak tengok sekejap lagi. Kita nak rehat dulu. Okey. Kita rehat dulu sebab lepas ni kita nak belajar. Jadi untuk anda kekal terus bersama kami di Borak Kopi Tiam. Sekarang ni kita nak
sambung lagi dalam perbincangan kita. Tadi dari Muaz cakap kita nak cerita pasal makanan sunnah. Betul. Makanan sunnah dan kita ada seseorang yang kita hari ini. Okey, jadi bersama dengan kami kita ada yang berbahagia Ustaz Muhammad Zaki Zulkifli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama dengan kami Ustaz. Sama-sama. Ni kalau saya dengan Dayah tadi bila cerita mengenai makanan sunnah, kita cerita yang perkara yang asas-asas je Ustaz. Kita tak masuk ke dalam apalagi kelebihan-kelebihan yang ada. Sebab itulah Ustaz bersama dengan kita pada hari ini. Ya. Jadi Ustaz mungkin secara keseluruhannya makanan sunnah ni Ustaz, mungkin ada yang tak nampak, mungkin ada yang tak perasan, terlepas pandang dan sebagainya. Apa yang boleh Ustaz kongsikan mengenai kebaikan, kelebihan makanan sunnah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi makanan sunnah ni sebenar-benarnya lah yang menepati dia punya asasnya ialah halalan thayyibah. Itu yang pertama sekali. Jadi apa-apa saja yang halal dan yang bersih itu dipanggil makanan yang menepati kaedah ataupun yang orang panggil sunnah lah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada banyak jenis makanan yang halal dan thayyibah itu adalah jenis-jenis makanan yang mana dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memang yakin dan percayalah apa yang dibuat oleh Nabi ni semestinya benda yang terbaik. Betul. Sebab Nabi dia tak buat benda-benda yang kurang baik atau sebagainya. Jadi Allah Taala pilih untuk Nabi buat benda-benda yang hebat. Jadi dalam konteks makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan banyak macam kita lihat tadi. Antaranya ialah kita katakan kurma. Nah, itu contoh yang paling macam disebutkan tadi. Makna kurma ni memang pertama sekali kita di bulan Ramadan ni. Jadi memang kita kurma ni antara makanan yang kerap dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula kalau buka puasa ni memang kita digalakkan untuk berbuka puasa dengan kurma. Cuma kita orang Malaysia ni panggil kurma semua. Yeah. Cuma nama kurma tu dia ada peringkat-peringkat. Saya nak sentuh sepenuh bulan Ramadan ni sikit. Sebenarnya kalau kita nak berbuka puasa, kurma yang paling bagus sekali ialah rutab. 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 Rutab ni kurma yang separuh masak. Okay. Yang kalau kita buka puasa dalam Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram tu, di separuh ada lembik-lembik sikit, separuh tu ada keras sikit. Itu dipanggil rutab. Itu yang nombor satu. Bukan yang kita makan biasa ni yang ada keras. Itu dipanggil tamar. Tamar tu mungkin dah peringkat yang bawah-bawah dah. Jadi dia rutab tu yang paling afdal sekali untuk kita berbuka puasa. Itu secara ringkas lah mana makanan sunnah sebenarnya asasnya ialah halal dan thayyibah, halal dan bersih. Itu yang paling tepat. Tapi di dalam halal dan thayyibah itu adalah benda-benda yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimakan. Baik, okey. Dan saya menarik bila Ustaz kongsi tu, mulalah saya rasa penonton kat rumah, okey, kita kena cari ni rutak kan namanya. So macam Muaz sendiri pernah rasa tak? Saya tak pernah juga. Saya pun macam Dayah jugalah kan. Bila kurma tu saya melihat satu ialah kurma makan saja. Kalau dah ada kat depan mata kita makannya Ustaz kan. Ya, dia kurma yang kita makan tu sebenarnya nama tamar. Okey. Tamar tu maknanya kurma yang dah dikeringkan. Okey. Jadi dia peringkat susunan untuk buka puasa tu mungkin dah ke bawah. Tapi yang nombor satu sekali dia rutab. Khasiat dia pun pastinya berbeza Ustaz. Berbeza kerana dia kurma segar lagi. Dia belum dikeringkan. Maknanya macam buah fresh lah kita makan. Itu yang paling bagus untuk kesihatan kita. Ya, dalam cerita tentang kesihatan mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit kan macam mana kita boleh kongsi dengan penonton yang makanan sunnah ni boleh bantu kita sihatkan tubuh badan. Ya. Jadi antara makanan kerana masa kita terhad hari ni, antara makanan yang Nabi puji dan Nabi ambil ialah cuka. Okey. Cuka. Jadi satu hari Nabi SAW pernah bersabda, "Ni'mal idamu al-khal." Sebaik-baik idam. Idam ni pencicah lah. Kalau kita makan roti, kita cicah. Itu dalam bahasa Arab dia panggil idam. Ialah al-khal, cuka. Jadi tak dapat dipastikan lah cuka apa. Secara asasnya Nabi sebut cuka. Sama ada cuka apple ke, cuka kurma ke, cuka anggur ke. Tak dipastikan lah. Ya. Cuma mengikut sebahagian ulama, oleh kerana kehidupan Nabi SAW ni di Mekah dan Madinah, yang pada waktu itu kebanyakan cuka adalah cuka cuka kurma dan juga cuka anggur. Jadi mungkinlah yang disebut oleh Nabi itu adalah cuka kurma lah. Jadi cuka ni memang bagus untuk kesihatan.
Dan kalau kita boleh tengok dalam kajian-kajian yang dikeluarkan, ada banyak kebaikan cuka ni. Ya, betul. Kalau secara tradisional lah, saya sendiri pun ada juga buat rawatan secara perubatan Islam. Jadi antara kebaikan cuka ni untuk kita gunakan untuk penyakit, terutama sekali penyakit yang berkaitan dengan perut, kan, gastrik dan sebagainya. Jadi sama ada cuka apple ke cuka kurma, bolehlah, boleh untuk membantulah. Sebenarnya kita pun tak nak sebut sebab mungkin bercanggah dengan perubatan, cuma sekadar pengalaman. Dan perkongsian saya lah sedikit Ustaz. Bila saya cuka, saya macam yelah, sebab orang kata makanan sunnah, kita selalu bayangkan yang samalah. Kurma, madu, buah tin dan sebagainya. Sebab saya baru lagi terbaca tentang artikel, kalau kita tengok cara diet, ni kongsi sikitlah cara diet yang diamalkan oleh orang barat. Memang dia kalau breakfast pagi tu dia ada masuk sedikit cuka dalam makanan. Maksudnya khasiatnya tu dah terbukti, Rasulullah dah cakap lama dah. Maksudnya itulah sebab saya salah satu kenapa ramai orang Eropah yang bila dia belajar, dia dari segi sains, dia tengok makanan sunnah ni banyak kelebihan. Sama juga dengan berpuasa. Kita memang dah lama puasa, mereka pula amalkan intermittent fasting. Padahal konsepnya sama juga puasa. Itu yang cakap, bila dah tahu kelebihan tu, baru kita tahu, nampak tak macam mana sebenarnya apa yang diamalkan Rasulullah, apa yang kita buat ni. Itu yang perlu kita yakin. Sebenarnya apa yang keluar daripada Rasulullah, sama ada perkataan, sama ada perbuatan, sama ada cara hidup atau sebagainya, semua itu adalah mukjizat. Semuanya ada kelebihan. Cuma mungkin kadang-kadang kita belum kaji ataupun belum terbukti secara perubatan moden atau secara sains dan sebagainya. Belum lagi. Tapi pada asasnya apa yang dibawa oleh Rasulullah itulah yang terbaik. Terbaik, betul. Baik Ustaz, selain itu juga kalau kita nak ambil makanan sunnah ni, adakah waktu-waktu yang bagus, waktu-waktu yang bersesuaian untuk kita ambil Ustaz? Untuk khasiat itu terus dapat kepada kita 100% Ustaz. Sebenarnya walaupun makanan itu makanan sunnah, tapi kadang-kadang ada juga time ataupun ketika-ketikanya makanan itu tidak sesuai diambil. Saya pun pernah teringat satu ketika ada seorang sahabat Nabi, cuma tak ingat nama tu. Saya baca dalam kitab Bahrul Mazi. Dia sakit mata. Okey. Jadi Nabi SAW melarang untuk mengambil kurma, tamar. Sebab mungkin pada waktu itu tamar ni dia agak panas. Sebab tamar ni mungkin panas, dan bila sakit mata kita ambil tamar mungkin akan menyebabkan mata itu lagi bertambah sakit. Jadi maknanya makanan sunnah, walaupun dia makanan sunnah, dia kena tengok jugalah dengan kesesuaian badan dan pada waktu dan ketika yang sesuai. Macam contoh habbatus sauda. Habbatus sauda memang bagus. Disebut oleh Nabi SAW seperti yang kita tengok tadi, alaikum bil habbatus sauda, alaikum bil habbatis sauda fa innahu shifaa'un min kulli da'. Hendaklah kamu kekal di atas habbatus sauda kerana dia penyembuh bagi semua penyakit melainkan penyakit mati. Jadi tapi ada juga mungkin ketika-ketikanya tak sesuai kita makan habbatus sauda, mungkin ada waktu-waktunya. Kadang-kadang ini secara pengalaman saja, bukannya kata terbukti dengan saintifik. Mungkin pada waktu orang tu darah tinggi, mungkin tak sesuai untuk mengambil habbatus sauda dengan kadar yang tinggi kerana mungkin dia akan menaikkan kadar darah. Tapi apa-apa pun saya cadangkan untuk dapatkan nasihat daripada doktor lah, yang terbaik untuk kita makan makanan ini. Kadang-kadang ada sesuai pada waktu ini, tak sesuai pada waktu ini. Tapi secara kesimpulannya maknanya makanan sunnah ni dia tidak adalah waktu yang khusus, pagi ke petang ke atau sebagainya, boleh kita ambil. Cuma siang hari bulan Ramadan tak boleh ambil lah. Jangan terlupa part yang tu lah pula kan. Kata orang ni boleh makan siang ni sebab makanan sunnah. Tak boleh tu. Jangan macam tu. Dan juga saya, Ustaz, dia menarik kan. Kita akan mula bangkitkan tentang makanan sunnah ni terutamanya bulan Ramadan. So Ustaz, sebenarnya boleh je waktu raya pun boleh. Kita teruskan je. Ada orang buat tiap-tiap hari. Kan. Sebab dia tahu itu yang terbaik. Semoga kita pun macam tu jugalah Muaz. Betul. Kan? Ya, sebab kalau kita tengok mungkin juga Ustaz, bagaimana pula kalau makanan sunnah ni dievolusi? Sebab ada orang, yelah kita nak makan kurma, ada orang dia tak minat kurma, dah cuba makan tapi tak boleh. Tapi bila dievolusi, letak kek lah, letak susu lah, jadi boleh. Jadi kuih Ustaz semua je. Semua jadi boleh Ustaz. Jadi pada saya secara asasnya tak ada masalah. Sebab
Kadang-kadang kita nak benda itu, bentuk evolusi itu tak ada masalah. Macam kalau kita lihat sekarang ni kan, antara revolusi Habbatus Sauda, dia buat dalam bentuk kapsul. Saya nampak. Banyak yang dibuat, kawan saya pun ada yang buat, dan banyak di pasaran bentuk kapsul. Mungkin kalau nak ambil jintan hitam secara sebiji-biji, nak kunyah-kunyah, tak lalu kan? Kata-kata, tengok pun dah tak larat, kata dia. Ataupun dengan minyak yang bersudu macam tu, masuk tak tertelan, tak mahu. Jadi evolusi dia buat kapsul, dan itu masuk terus telan. Jadi saya ingat tak ada masalah benda itu, untuk memudahkan untuk kita mengambil makanan-makanan secara macam ni, khususnya untuk anak-anak kita. Ya, betul. Jadi contohnya madu kan. Madu kalau dibagi dengan sudu, rasanya anak-anak kita yang umur 10, 11 tu dia tak mau. Betul. Tak nak, dia kata. Tapi kalau buat stick macam tu, elok je dia kunyah-kunyah macam aiskrim. Dia rasa macam jelly ke macam tu lah. Jadi evolusi macam ni saya rasa tak ada masalah. Sebab yang penting asal makanan itu makanan yang berkhasiat dan daripada petunjuk nabawi lah, insya-Allah. Okey, macam Ustaz ni mungkin ada apa-apa makanan sunnah yang favourite Ustaz? Saya favourite saya buah tin dengan kurma lah. Itu saya suka. Jadi memang sepanjang masa lah boleh kata ada di rumah saya itu kurma. Pertama sekali bulan Ramadan ni banyak orang bagi kurma. Kalau pergi ceramah je antara hadiah yang orang bagi bulan Ramadan ni, itulah kurma. Dan khasiat kurma ni juga antaranya kalau kita simpan kurma di rumah ni, dia menjadikan rumah itu barakah. Menjadikan rumah itu barakah, dan ahli keluarga itu tidak akan kelaparan. Jadi apa maksud ahli keluarga itu tak kelaparan? Ya betul lah kalau kita fikir kan. Kalau dah lapar ada kurma, boleh makan terus, dan dia snack yang cukup berkhasiat dan kenyang. Dan kenyang. Kawan-kawan saya kongsi, kawan saya ada yang pergi memancing tengah laut dan sebagainya. Kan mancing kat tengah laut ni nak masak bukan boleh masak pagi, tengah hari, petang. Kadang-kadang masak sekali sehari je. Nak order Grab food pun tak sampai kat tengah laut tu. Jadi antara benda yang dia bawa ke tengah laut itu, dia kata dia bawa kurma. Snack yang paling mudah lah dibawa. Ya, betul. Dan dia pun ada masalah gastrik. Jadi bila makan kurma, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey. Baik. Untuk kaki pancing lah boleh. Baik Ustaz, mungkin ada Facebook ataupun Instagram Ustaz, mungkin kita nak bertanya kepada Ustaz ataupun nak lihat aktiviti Ustaz ni dengan ceritanya sepanjang bulan Ramadan ni busy ni, sibuk ni. Kongsi ke Ustaz? Busy sikit lah. Jadi kalau ada nak melihat kepada Facebook saya dan sebagainya, adalah saya punya Facebook Muhammad Zaki bin Zulkifli. Baik. Boleh tengok di Facebook saya lah, insya-Allah. Okay. Jadi kalau ada pertanyaan apa semua, mungkin boleh DM di Messenger atau sebagainya, insya-Allah. Baik, saya cubalah jawab apa-apa yang boleh. Yang berkaitan lah Ustaz. Apa-apa yang berkaitan lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz sebab sudi kongsi dengan kami tentang makanan sunnah. Dan kita lebih, orang kata, lebih clear. Lebih terang. Kita faham apa kebaikannya dan macam mana kita boleh teruskan. InsyaAllah teruskan dengan makanan sunnah. Betul. Ya, insyaAllah. Dan untuk anda, jom kita nak bawakan nak buka di mana hari ini. Agak-agaknya di manakah lokasi yang akan dikongsikan untuk anda? Jom sama-sama kita saksikan bersama dengan Syami. Assalamualaikum, hai. Sebenarnya pada hari ini saya plan untuk nak bawa anda semua ikut saya pergi ke Bazar Ramadan. Jadi kebetulan berdekatan di rumah saya ni ada buka satu Bazar Ramadan. Dan sebenarnya saya plan tak nak bawa duit banyak-banyak. Saya berbelanja sikit je. Kita bawa RM20 sahaja. Lepas tu kita boleh tengok apa yang kita boleh beli dengan harga RM20. Jadi apa tunggu lagi? Jom ikut saya. Sejujurnya, ini pertama kali saya pergi ke Bazar Ramadan semenjak 2 tahun pandemik COVID-19 melanda negara. Sudah pasti hati rasa sangat teruja, lagi-lagi melihat aneka makanan yang dijual di sini. Bazar yang terletak di Taman Pelangi Semenyih ini menempatkan lebih dari 50 gerai jualan, kuih muih, ikan dan sotong bakar serta pelbagai jenis minuman antara juadah yang dijual di bazar ini.
So tadi saya dah pusing dah satu round dulu dekat bazar ni, dan saya boleh nampak memang macam-macam lah makanan yang ada. Memang semua menarik, tapi ada satu makanan yang saya rasa menarik perhatian saya. Saya tengah cari nasi ayam penyet. Okay, tapi kali ni kita nak tukar lah. Kita tak nak ambil ayam, kita tukar itik. So sekarang ni saya nak pergi beli nasi itik penyet. Itik penyet. Okey, terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Okey, jadi kita dah selesai beli juadah berbuka pada hari ini. Tadi saya pergi ke Bazar Ramadan, saya bawa RM20. Okey, jadi makan apa yang saya beli dengan harga RM20 tu? Okey, yang pertama saya nak kongsikan. Tadi saya beli nasi itik penyet. Okey, nasi itik penyet ni satu bungkus RM10. Dan saya beli juga roti puding. Roti puding ni satu RM5. Dan air. Air ni wajib lah. Saya beli air jagung. Okey, ni air jagung ni satu bungkus. Satu bungkus pun RM5 juga. Okey, jadi RM20 dengan 3 item. Anda semua rasa macam ni? Okey tak okey? Bagi saya okey lah kan? Jadi, akhir kata, di sini suka saya kongsikan kepada anda semua di rumah, sebelum membuat pembelian juadah berbuka tu, pastikan kita rancang dulu apa yang kita nak makan. Takut kalau kita tak rancang, kita layan nafsu kita saja, takut overspend, membazir pula kan? Jadi, alangkah eloknya kalau ada rezeki lebih, kita boleh kongsikan rezeki kita ini kepada jiran-jiran ataupun orang yang lebih memerlukan. Nampak tak? Sekarang dah ada idea kan nak iftar dekat mana. Tapi sekarang ni jangan risau. Kami bukan nak iftar di sini. Tapi sebenarnya kita bersama dengan seorang jejaka yang bakal kongsikan dengan kita cara nak buat puding yang sedap. Betul. AB kalau dia datang je bersama dengan kita, tak ada menu yang tak sedap. Semuanya sedap. Betul. Walaupun hari ni hanya kita melihat, selalu kita boleh rasa. Ya. Hari ni tengok saja. Tengok saja. Betul. Sentuh boleh tapi makan tidak boleh. Ya. Betul. Okey. Jadi sebenarnya macam hari ni kan AB, kita cerita tentang makanan sunnah. Jadi dah tahu AB datang hari ni ada misi nak buat puding yang ada kena-mengena juga. Kita guna kurma, betul ke? Yes, betul. Kita pakai kurma hari ini, puding kita dan susu kambing. Oh, combination yang saya rasa wow tu. Betul lah. Okey. Jadi AB, kalau kita nak tengok selalunya benda-benda macam ni sekarang banyak orang kongsi nak masak macam mana, nak makan apa. Jadi kalau saya tengok pada barang-barang yang ni macam mudah lah. Memang mudah. Bukan macam mudah, memang mudah. Okey. So sekarang dah ada depan kita ni air. So kita panaskan air sementara dan paling senang je nak buat puding ni, kita masukkan je susu kambing tadi. Susu kambing ni kena fresh ke ataupun fresh boleh, kalau tak jumpa fresh kita boleh je beli dekat pasar raya. Betul. Sabar, nama puding kita apa hari ni? Okey, puding kurma. Puding kurma. Special untuk borak kopitiam. Terima kasih. Jadi kalau dekat rumah tu pernah tak buat puding kurma? Sebab puding kan selalu orang buat puding macam puding flavor lain lah kan. So kita masukkan gula. Kita masukkan serbuk agar-agar. Serbuk agar-agar. Betul lah Muaz, nampak macam senang. Dia senang saja, memang senang. Okey. So kita gaul je sampai sebati. Gaul sampai sebati, okey. Dia selalunya kan bila cakap tentang puding ni, saya rasa ini adalah kesukaan kanak-kanak terutamanya. Sebab dia lembut, kan sedap kan. Dan kalau puding kurma ni memang kebiasaan bulan Ramadan sahaja ke macam mana, Abi? Kalau kebiasaan sebab jelah kurma pun kita memang biasa nampak pada bulan Ramadan kan. Okey. Pada bulan biasa pun ada juga tapi dia limit. Okey, kalau bulan puasa ni memang kita akan buat kat kedai lah. So kombinasi dia memang kita bagi untuk kadang-kadang ada orang tak makan benda-benda yang dia tak makan kan. So kita letak serbuk koko, so budak-budak lebih suka. Ini yang Muaz kata tadi, evolusi kepada makanan sunnah ni kan. Jadi sebab kita kalau boleh nak suruh anak-anak kita suka, mungkinlah daripada puding kurma ni ada akan bertukar untuk makan kurma. Dan juga mungkin akan menyebabkan mereka ni suka kepada susu kambing. Betul. Kita tak tahu pun apa kat dalam. Dia tahu sedap je. Sebab kadang-kadang kita budak-budak kan, kita bagi macam cakap budak-budak, mak budak pun sama. Betul. Bila kita bagi macam raw macam tu, dia macam tak nak, tak makan. Tapi mungkin dah masukkan, dia jadi suka. Okey, berapa lama selalunya nak siapkan? Dia sampai, kalau kita tengok kan, kita dah masuk semua bahan tu, dia sampai mendidih
cukup, tak perlu pun mendidih. Tengok dia pun dah berasap kan. Okey, dia sampai mendidih cukup, tak perlu pun macam nak tunggu dia pecah minyak ke apa benda. So nanti puding kita nanti tak cantik lah. So nanti puding kita berketul-ketul, ada pecah minyak. Itu tips itu. Maksudnya daripada awal ni lagi kita dah kena tengok betul-betul ni. Sebab takut nanti bila dah pertengahan tu, bila jadi ketul-ketul tu dia tak sedap tu. Betul, tengok, dia ketul-ketul. kita ni bila tengok buat puding ke apa-apa kuih, bila tak cantik kita rasa tak seronok. Betul, tak seronok. Mood pun terus hilang. Tentu. Betul. Tapi kadang-kadang kan Buas, orang akan cakap macam ni. Bila dia upload gambar kan, rupa mungkin tak cantik. Tapi rasa sedap. Itu sebenarnya untuk pujuk hati sendiri. Pujuk hati. Dalam kurungan diri saya. Saya kan, Abby, saya pernah buat cekodok. Rupa dia kan macam biskut yang hangus. Saya pun tak faham kenapa. Jadi jangan risau kalau di rumah first time nak buat puding. So upload je. Kan, biar betul, tak apa. betul. Kali pertama mungkin tak jadi, kali kedua, ketiga, keempat tak jadi, kali kelima belilah. Betul. Okey, dia dah mendidih sekarang. Kita tutup api. Okey, tutup api. Okey, kita masukkan. Okey, masuk je dalam bekas. Mendidih tu tadi macam seperti Abby cakap tak terlalu masak. Sangat. Okey, ini kita tunjuk macam mana kita tuang. Kita dah uburkan tamar tu. Kita dah ubur. Kita dah bubur buah kurma. Okey. Ini nanti puding ni kira bila kita makan tu ada rasa macam kenyal-kenyal. Betul. Okey, lepas tu kalau andai kata nanti kita kena tunggu dia sejuk lah. Kalau dia tak sejuk kita tak boleh buat lah. Okey. So kalau andai kata kita nak buat perasa apa? Koko. Letak koko. So kita letak je koko ikut kita punya cita rasa. Jangan terlampau banyak. Nanti dia pahit. Yelah, koko kan kalau betul-betul dia kan memang pahit sedikit kan. Betul. Betul. Letak Milo boleh? Boleh, tak ada masalah. Ikut kita punya selera. Betul. Dia kan kreativiti kan. Betul. Okey. Dan kalau puding ni, adakah macam kan ada orang buat puding tu dalam bekas loyang tu. Lepas tu nanti dipotong-potong dia jadi macam agak-agak. So macam ni lagi senang dia. Lagi senang. Nanti dia dah ni kita tarik je keluar. Macam ni koko. Kalau anda kata kita nak perasa koko, kita just letak koko je. Kalau kita nak buat 2 layer, adunan tadi kita bahagi 2. Putih, susu, lepas tu letak kat atas dia koko. Koko, betul. So dah siap. Macam tu je? Ya. Lepas ni masuk dalam peti ais ke apa? Masuk dalam peti ais lah. Kalau letak kat luar, kena tunggu dia mungkin dalam sejam. Dia akan mengeras maksudnya? Keras juga. Ada keras. Jangan risau. Memang jadi. Okey, sabar-sabar. Saya sekarang macam rasa macam tak sangka semudah ni. Jadi kenapakah seorang daya bakar tidak buat puding selama ini? Okay. So hari ni kita kena buat lah. Nampaknya macam tu lah. Mak saya tengok ni, Bi, jangan main. Dia kata buat balik ni. Balik kena buat. Kena call Bi, kena buat. Okey, saya nak tanya Bi. So awak kata, tadi sejam kata dah puding kan? Apakah bahan yang digunakan tadi yang membuatkan dia boleh jadi ni? Sebuah gagal? Sebuah gagal lah. Sebab material yang kita pakai, barang yang kita pakai pun main peranan sebenarnya. Okey. Jadi selain daripada kurma, mungkin Abby boleh kongsikan apa lagi bahan-bahan lain yang kita boleh letak juga dalam puding. Okey, kalau tema kita sunnah kan. So saya bagi idea. Mungkin kita boleh tukar kepada buah delima. So kita buah delima, mungkin kita bagi kepada 2, satu atas buat buah delima, bawah buat susu. Ataupun boleh buat puding pisang. Menarik. Boleh letak madu. Betul. Lepas tu boleh buat labu. Nampak. Macam kat sini pun ada kuih bakar labu. Masya Allah, saya memang bukan nak cakap apa, kuih bakar ni memang saya tengok pun terliur. Sebab nampak memang colour dia cantik. Betul. Betul tak macam Abby? Dia hangit-hangit tepi. Kan dia macam cukup lah. Tapi nak masak tu Daya, bukan semua orang boleh masak tu. Selalunya tak jadi, bila tak jadi habis. Dia semua orang boleh masak, basic je kita belajar. Okey, jadi Abby, mungkin untuk dapur anak bujang tu sendiri kan, dalam bulan Ramadan ni, menu apa yang paling favourite lah yang banyak orang tempah? Puding memang semestinya lah. Memang kalau orang datang puding kan, datang kedai puding macam tu lah. Puding apa tu? Kuih bakar, puding kurma. Puding kurma pun memang ada kita buat hari-hari. Yang kita tahu puding karamel lah yang paling famous kan. Puding karamel pun boleh juga. Kalau if kita masak puding karamel, kita blend sekali, kita boleh letakkan kurma sekali. Okey. Maksudnya itu fusion lah kiranya. Betul. Macam kita tengok dekat kita punya skrin sekarang itu ni. kuih bakar kurma. Macam mana kuih bakar kurma? So kuih bakar ni kita olah dia jadi dalam dia kita masukkan kurma. Wow. Macam mana penerimaan orang ramai?
memang kalau bulan puasa, bila orang sebut kurma ni, orang excited tau. So memang orang datang ke kurma. Okey, kita boleh test lah sebab bulan puasa saja ada. Kuih bakar kurma Betul. Oh, maksudnya bila bulan puasa ni memang habis-habisan lah. Betul. Betul. Okey. Okey, saya saja je tengok tu apa menu-menu yang ada yang boleh saya nak ambil nanti. Okey, apa sebut sikit. Tulis lah tadi tu agak-agak. Okey, nak masuk kurma, kuih bakar. Kuih bakar. Kan. Kejap lagi masa saya nak buka tu dia dah ada menu-menu dia tau. Okey. Dan saya nampak yang paling menarik kalau penonton boleh tengok. Okey, itu yang tengok di skrin. Kita tengok yang di depan ni, saya nampak kuih-kuih Melayu, kuih-kuih tradisional yang comel tapi pelbagai. Pelbagai. Betul, macam ni platter. Macam ni ada durian, bingka ubi, kuih lapis. Macam ni ada bread pudding, macam ni ada platter kecil, mini. Dapur Anak Bujang ada jual yang dalam tray. Memang kita buat platter apa, memang kita buat platter talam, platter kemboja. Kemboja ni ada 5. Yang inilah platter kemboja. Ini platter talam. Platter talam namanya. Kalau platter kemboja semua kemboja, ada dodol, ada kurma, ada labu. Saya tanya lah, macam ni satu bekas berapa ni? Lebih kurang dalam RM25 macam tu. Sahaja. Tak, bukan bila bagi orang contohnya kan. Betul. Macam dapat ni semua. Nice. Macam salam Ramadan. Macam baru sayang jiran kalau bagi macam ni. Sayang jiran kita tau. Okey, Bi. Kalau tengah masak bulan Ramadan ada tips tak kan? Kita tak boleh rasa makanan kita ni. Macam mana kita nak agak-agak supaya dia tak tawar sangatlah, manis lebih sangatlah. Okey, kalau orang dah biasa dia masak, dia main kat dapur, memang dia dah agak dah, dia berapa garam dia macam tu. Ataupun kita boleh mungkin makanan kita panaskan, nanti dah berbuka kita letak garam, ending makanlah. Dia kan Gaby ni best tau sebab dia kalau cerita tu dan makanan dia tak susah untuk kita praktik. Memang tak susah, kan? kita senang je. Kalau buat ke talam senang, buat ke bakar senang. Okay, sebab orang pandai masak. Orang tak pandai masak ni semua susah ni. Mungkin ada yang baru tengok tadi, dia terlepaskan macam apakah bahan utama. Sekali lagi secara ringkas. Kita pakai susu kambing, air tapis lah. Lepas tu gula, serbuk agar-agar dengan buah kurma. Itu sahaja. Dan jangan lupa juga bekas bekas untuk ubahnya. Bekas plastik lah, senang kita nak keluarkan. Apa yang ada. Jadi kalau anda terlepas sekali lagi nak tengok, jangan lupa anda boleh ke Facebook Borak Kopitiam. Di sana nanti anda boleh tengok, scroll lah untuk tengok berapa kali tadi bagi nak tahu menu-menu yang ada. Betul. Dan Abby mungkin boleh share Instagram. Diorang tak sabar tu tengok geram ni. Siapa yang berminat dengan kita punya produk-produk, memang banyak produk kita boleh post juga. Kita boleh pergi ke ABYUP_Dapur Anak Bujang. ABY_YUP_ Dapur Anak Bujang. Dapur Anak Bujang. ABU_Dapur Anak Bujang. Betul. Soalannya, memang bujang lagi? Yes, memang bujang lagi. So nanti kalau dah berkahwin apa? Dapur anak? Itulah kena fikir. Mungkin anak. Dapur suami orang. Terima kasih banyak-banyak Abby sudi kongsi dengan kami, Muaz. Misi kita puding kurma. Boleh, saya akan cuba buat. Kita cubalah. Tak, Dayah yang akan buat hari ni. Dayah buat dulu. Nanti kita tunggu. Boleh. Okey. Alright. Jadi sekarang ni kita ada drama yang kita ingin kongsikan dengan anda semua. Betul. Untuk anda semua ni kita nak bagi tahulah ni sesuatu yang menarik. Ada apa dengan Gombak Sakura Republic of Gombak ya. Jadi untuk anda yang berada di Gombak, ini cerita anda ni. Kalau anda nak tahu, anda kena tonton drama terbaru Republic Gombak mulai 13 April. Gandingan terbaik pastinya lucu dari Farouk Husin, Amy Zanan, Achong Switcha, Azailit dan ramai lagi setiap Isnin hingga Khamis 6 petang di TV3. Tengok iklan pun saya dah tahu. Confirm kelakor. Bukan yang berlakonnya pun. Ya, itu je betul. Kita belum puasa Ramadan pun kita nak ceria-ceria. Jika tengok sesuatu yang ringan-ringan. Jadi boleh tengoklah ya. Jadi sekarang ni saya dengan Muaz bukanlah nak menikmati, tapi kita nak berehat seketika. Sebab kejap lagi Muaz ada lagi yang best dalam studio tu. Betul. Dengan ceritanya selain daripada makanan sunnah ni juga boleh kita buat cantik-cantik, pack cantik-cantik, boleh bagi hadiah. Betul. Nak tahu tak? Tunggu bersama dengan kami dalam Borak Kopitiam. Nampak tak? Ini yang dinamakan magic. Sekejap kita berada di luar, sekejap kita berada di dalam. Ini nama dia Kejar-Kejar Ramadan. Jangan bunyi bengah sangat.
Okey. Okey, Muaz. Awak tak marah, okey ya? Okey. Okey, jadi kalau tadi kita dah tengok bagaimana menu masakan makanan sunnah, tapi yang kita bagi tahu tadi Dayah, kalau ialah dalam bulan-bulan Ramadan ni kita nak derma ataupun kita nak sedekah, kita nak berikan kepada jiran-jiran kita, sebab tu kita bawakan bagaimana kita nak bagi satu hidangan yang istimewa ni lah. Orang kata macam wow, cantiknya. Jadi kita bersama dengan dua wanita ini di sebalik yang cantik kat meja ni. Kita ada Ziana dan juga Adira. Selamat datang. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey, jadi Dayah dengan Muaz memang daripada pagi tadi kita orang sampai, kita macam, cantiknya. Sebab apa? Kita ni kalau dapat hadiah betul tak? Lagi cantik dia punya hiasan, lagi kita rasa macam bestnya. Lagi kita appreciate kan? Betul. Sebenarnya tapi kalau tak dapat hadiah yang kita appreciate jugalah, jangan dibuang pula. Tapi sebab tu kita hari ni nak kongsikan apa yang ada di depan kita ni. Yang ni bukan mercun ya, tapi kurma. Ya, kurma. Itu kurma Safawi nama dia. Kurma Safawi. Okey. Jadi bagaimana hiasan nak dibuat ni? Selalunya yang macam mana? Hiasan ni sebenarnya asalnya kami mulakan dengan daripada ni pinggan. Okey, daripada pinggan je. Betul. Pinggan ini adalah pertama yang kita orang buat. Lepas tu barulah kita orang upgrade sampailah jadi yang macam ini. Itulah. Saya nak tunjuk dekat penonton sebenarnya yang ini. Sebab cantiknya. Wah, berat tau yang ni. Nampak tak? Bunga tu daripada apa tu? Okey, ni dried fruit. Yang macam ni apricot, ni plum peach, pineapple, mangga ada kiwi, pun ada. Mango pun ada. Ni mango. Mango. Oh, Dan mango ini mangga, kurma lah. Dan ni kurma. Nak makan tinggal petik je. Koyak saja plastik tu. Sebab kami wrap dengan plastik sebenarnya. Sebab kan bila orang cakap gubahan, selalunya nanti dia akan buang. Sayang gubahan tu. Jadi gubahan ni bukan gurauan. Ini gubahan yang boleh makan. Jadi kalau mak-mak ni, dia tak bagi kita makan, biarlah kat situ raya nanti. Macam ni, kalau saya baru nak ambil, dia sentuh. Jangan sentuh, cantik. Okey, dan boleh ceritakan macam mana mulanya idea untuk buat gubahan makanan sunnah ni? Okey. Asalnya suami saya dia memang jual makanan sunnah. Baik. Bila dia dah jual makanan sunnah tu, kita pun sambil-sambil duduk ni kita variasikan benda-benda tu. Jenis kita orang ni jenis yang memang tak boleh nak duduk diam. Ada je benda yang nak buat. Tiba-tiba ada idea lain. Itulah sebab tu saya kata ini adalah gubahan yang pertama. Baik, okey. Jadi kan macam untuk dapat idea gubahan tu, inspirasi dia macam mana? Okey, Adira atau Zainal boleh kongsikan? Adira. Selalu kami buat research lah dulu. Apa-apa benda pun. Macam packaging gift ni pun sebenarnya daripada eco-friendly punya design cover. Ni idea awak, Adira? Ya. Ni idea awak kan? Betul. Sebab saya tengok tulisan dia kena dengan dia. Dan dia juga yang desainkan benda tu. betul. Dia juga yang buat. Kreatif ya awak? Alhamdulillah. Baik, okey. Jadi sekarang ni kita dah tengok memang cantik. Tapi kita nak tengok juga demo. Mungkin boleh tunjukkan sedikit apa yang boleh dikongsikan dengan kami. Kami, kalau macam kami sebenarnya lebih suka guna kurma Safawi. Okey. Tapi kalau bergantunglah pada setiap customer. Kalau customer dia minta nak kurma ajwa ataupun kurma yang selain daripada Safawi, baru kami akan buat. Dan kami gunakan satu kurma ni dan ambil plastik wrap ni, bungkus satu persatu. Okey. Bungkus je lah, wrapkan dia satu persatu supaya bila dah di wrap ni, kita dah tahan lama. Tahan lama. Sebab kurma kan memang tahan lama. Betul. Jadi kalau macam orang nak buat hantaran ke kan. Betul. Jadi dia nak ambil awal pun tak apa, tak ada masalah. Betul lah, ini idea untuk hantaran juga. Dan apabila dah bungkus satu persatu ni, jadi makanan ni pun bersih lah kan. Dan bila dah dibalut dengan dawai ni, kita lilitkan. Lilit dengan tag bunga ni warna hijau. Okey, kita boleh guna sambal warna hijau ataupun saja je memang. Dia sesuai sebenarnya dengan bunga lah kan. Sebab bahan tangkai dia kan selalunya warna hijau atau warna coklat. Antara dua tu lah, hijau atau coklat. Ni zaman-zaman dulu mak-mak selalu balut ni, saya ingat lagi benda ni. Ambil borak dia balut yang bunga. Ya kan, saya teringat mak saya waktu saya kahwin kan. Sibuk dia nak buat sendiri. Betul. Kan macam dia kata sentuhan tangan tu. Ya, betul. Tapi kalau kami letak kat display dekat kedai kan, bila customer ni dia akan tengok ni halwa, dia kata sebenarnya ni bukan halwa. Ni bukan halwa, ni dried fruit. Lain kan? Buah-buahan kering. Nampak tu. Buah-buahan kering. Ramai yang ingat ni halwa.
Baik. Ada yang ingat juga bunga plastik. Sebab apa tahu? Itu kita kena anggap sebagai komplimen. Ya, Sebabnya betul. masih perfect sangat. Sampai dengan bunga plastik terlalu sempurna. Sebenarnya kalau kurma ni kami akan susunlah daripada awal kan, awal satu sampai kedua ni, sampailah kalau saya nak tunjuk daripada awal pun nanti takut tak sempat kan. Ya, So saya daripada awal, daripada satu sini sampailah dia bermula daripada bawah sampai ke atas ni dia jadi tinggilah. Kita tinggi-tinggikan, belakang tu kita tinggikan. Baik. Saya nak tanyalah Ziana dengan Adira ni, ada ke pengalaman memang tahu macam mana nak dekat? Tak ada belajar ke? Tak ada belajar mana-mana. Ni daripada cuba-cuba lah ni. Kami bermula daripada 2009, mak saya lah. Mama lah selalunya. Mama yang first dia mula tu saya tengok, saya belajar. Lama-lama tu sekarang saya full time tolong mama Tapi lah. bagus, awak boleh ada minat yang sama dengan mama. Selalu bila mama buat anak kata, apa ni? Mama pandai, kita tak pandai. Dia anak borek, emak rintik. Okey, Macam mana Mama mesti berbangga, Mama? Alhamdulillah. Okey mama, okey mama. Berapa lama selalunya nak siapkan? Okey, kalau yang Berbahan. ini macam ini sebenarnya dalam 1 jam atau 1 jam setengah lah. Baik. Tapi kalau yang macam ni lama sikit lah. Ini dia sebab kalau misalkan bergantunglah pada gubahan tu, kalau dia banyak banyaklah. Jadi makan masa yang lama lah yang. Maksudnya itulah yang katakan kadang-kadang kan kita bila nak membayar sesuatu kan kita akan persoalkan harga. Betul. Kat sini saya saja nak bagi tahu yang sebenarnya dia hasil seni tu yang mahal. Dia nak buat sejam lebih, 2 jam totalnya kan. Betul. Lepas tu nak satu lagi, kalau kita nak nampak makan ni macam fresh, macam mana Kak Zana nak jaga maintain tu lah? Adakah bila orang order baru buat ataupun dah siapkan sehari sebelum ke? Betul. Kalau orang order baru kita buat. Tapi selalunya kami ambil masa kalau customer nak order, kami bagi tempoh dalam 2 minggu awal lah dia order awal. Sebab takut kalau dia order last minute, dia pack jadual tu tak boleh nak susun. Takut beratur customer ni kan. Macam tu lah. Ini bulan puasa ni ramailah orang order maksudnya. Selalu bulan puasa lebih kepada gift-gift ni lah. Kalau yang ni gubahan ni selalu untuk hantaran kahwin. Selepas daripada PKP hari tu memang berderet semua nak kahwin kan. Saya dah terlepas kalau tak memang cantik ni. Betul, memang cantik. Okey, tak apalah ni kita bagi peluang untuk mereka yang bakal mendirikan rumah tangga. Tapi sebenarnya bukan hantaran je. Untuk hadiah kepada orang, betul. Hadiah-hadiah. Terima kasih Muaz. Terima kasih. Nampak tak? Dia orang kata minta hadiah tapi secara halus. Baru pegang, letak balik lah. Okey. Kalau macam yang ini kan daun bergantunglah pada masing-masing nak guna daun apa kan. Tapi kalau macam kami lebih suka guna daun yang macam bentuk yang rose sikit ni. Baik. Okey, dan juga daripada segi konsep kan. Selalunya orang yang akan minta saya nak konsep gini-gini ataupun dah bagi dah. Ini adalah contoh-contohnya. Sebenarnya lebih kepada katalog. Kami dah ada katalog dekat dalam WhatsApp tu. Kalau misal kata dia tak berkenan yang ada kat dalam katalog tu, dia sendiri akan nak macam mana yang dia nak. Kita ikutlah kehendak dia. Saya rasa kan sebenarnya kehadiran anak mama ni dia macam mencantikkan dan memodernkan bentuk. Betul tak? Ni orang kata apa tau, macam hipster, tak betul, hipster sangat, eksklusif. Tak, kita tengok packaging ni pun dah ya, kita tahu yang buat dia orang muda. Betul. Lebih terdesign kan. Simple je benda tu kan. Nice. Okey. Dan kita nak tahu juga kan, bila cakap tentang dried fruit, berapa lama boleh tahan ni nak jaga ni? Takut nanti. Okey, kalau dried fruit macam ini, dia kalau kita dah bungkus wrap dengan plastik ni, lebih kurang dalam 6-7 bulan dah. Oh, lama. Sebab dia dah di wrap, dia takut dia terperap kat dalam tu, dengan plastik tu. Tapi kalau tak di wrap tu, dia sebenarnya tahan sampai setahun lebih. Ya, sebab kita ikut yang expired yang kita dah beli dengan supplier tu, kita tengok. Dia punya expired date dia dalam setahun lebih macam tu. Simpan dia pun senang je dalam room temperature je, dekat dalam bilik biasa je. Baru nak tanya kena dalam fridge. Yalah, temperature biasa je. Okey. Dan dari segi macam harga pula, adakah dia melihat kepada kuantiti lah? Kalau lagi banyak, lagi mahal lah kan? Kalau sikit, biasa-biasa lah kot kan? Betul. Terpulang kepada anda jangan minta yang minta banyak-banyak, lepas tu nampak harga. Kenapa mahal sangat? Tapi dia minta yang penuh satu tu kan? Tapi terima kasih Muaz sebab dah tanya kan? Ya, saya tanyakan. Fahamlah tu dia tanya tu sebab nak bagi hadiah. Nak bagi hadiah. Dia kena bajet-bajet sekarang kat sana. Saya ambil dia bagi yang bunga sebelah boleh? Okey, dan kalau diceritakan sekarang bulan Ramadan, jadi memanglah orang punya permintaan dekat macam contoh kurma ni kan, tinggilah kan. Kalau maksudnya kalau bukan bulan Ramadan macam mana pula? Adakah hias dengan dried fruit saja ataupun sama je? Alhamdulillah memang orang suka.
Sebenarnya sama je, dua-dua pun ada je yang orang nak. Ramai je cari kurma sebenarnya walaupun bukan bulan puasa. Terutamanya kurma ajwa lah. Kurma Nabi, kurma kegemaran kan. Jadi macam mana stok kurma tak pernah habis lah? Oh, tak pernah. Mesti ada je stok tu. Kalau tengok sekarang kat sana memang 100% berniaga online ke ataupun ada kedai? Kami tak adalah kedai besar mana pun, cuma kios saja. Tapi kat online pun ada juga. Ada kedai juga. Kios tu ada dekat SXCC Mall, Shah Alam. Boleh pergi ke sana terus ataupun kontak je. Kami punya Facebook ataupun IG dan juga WhatsApp lah. Dalam WhatsApp tu ada katalog siap. Apa nama IG awak? Rimun Serai. Senang je. Oh ni Rimun Serai. Betul, Rimun Serai. Awak ada buat craft yang lain jugalah. Ada tak? Craft yang lain. Maksudnya selain daripada sebenarnya ini salah satu design. So banyak lagi design lain. Dalam bakul pun ada, dalam mangkuk, dalam macam ni bakul macam ni. Bangkul bertangkai pun ada. Mama dah siap lah tu, Mama. Dah bolehlah ni. Okey, cuba tunjuk sikit dekat kamera. Kita tunjuk sikit kat penonton. Ini kan sambil borak-borak buat tau. Rasanya Puan Ziana ni rasanya tutup mata sebelah pun dah boleh buat dah. InsyaAllah dah expert dah sekarang. Dah expert Alhamdulillah. Okey. Sekali lagi tadi saya tahu penonton di rumah macam tak tangkap lah. Kongsi tadi tu apa benda tu. Nama Instagram apa. Boleh kongsikan? Okey, kami punya WhatsApp 012-2288-944. Saya ulang, 012-2288-944. Dekat belah kanan WhatsApp tu ada ikon kedai, boleh klik je, itu adalah katalog. Lepas tu Facebook Rimbun Serai. Dan kami punya IG pun Rimbun Serai. Kami pun ada TikTok juga tau, Rimbun Serai juga. Maksudnya adakah Mama terlibat dalam TikTok tu? Ya, betul. Mama, steady. Sekarang mana-mana semua TikTok kan. Ya, untuk betul. bisnes ni kan, itu lagi cepat. Jadi inilah dia untuk anda semua kalau nak dapatkan, mungkin nak berikan kepada jiran-jiran ya. Hadiah istimewa sepanjang bulan Ramadan ini ataupun hari raya nanti, jangan lupa untuk dapatkan di Rimbun Serai. Okey? Ya, okey. Dan terima kasih banyak kongsi kami. Saya pun dah siap tadi. Apa tu? Dah siap dah. Jadilah. Okey. Ni nak bagi dayah ke? Dayah. Allah, sedihlah. Okeylah, satu boleh lah. Terima kasih dapat. Macam nak ikhlas je. Okey, jadi terima kasih sekali lagi untuk Rimbun Serai dan untuk anda semua. Itulah dia kita bawakan hari ini kan. Ada pelbagai perkongsian berkaitan dengan makanan sunnah ni. Ada pelbagai evolusi yang sebenarnya kita boleh lakukan. Ya, dan sebenarnya kita belum berhujung lagi. Kita ada lagi kita nak kongsi dengan anda tentang makanan sunnah. Okey, dan untuk anda juga selain daripada itu, kita nak kongsikan istimewa nuzul Al-Quran ya pada tahun ini menerusi tradisi Rasulullah dan para sahabat dalam pengumpulan serta penyalinan kalam suci Allah dalam sebuah mushaf iaitu naskah Al-Quran bertulis tangan. Saksikan semuanya dalam istimewa nuzul Quran Tinta Syurga 19 April jam 9 malam hanya di TV3. Ini istimewa untuk anda sempena sambutan nuzul Al-Quran pada tahun ini ya. Hati-hati pembacanya. Ianya kalamullah, kalam Allah. Ianya bukan dari manusia. Muaz Kak Liz. Baiklah, sekarang bersama dengan saya. Sekarang saya tukar. Saya memang hari ini lompat-lompat. Sekejap sana, sekejap sini. Tapi sentiasa di hati anda. Gitu. Okey. Sekarang ni kita punya topik adalah makanan sunnah dan kita tidak berhenti di situ sebab ada satu makanan yang saya rasa sangat-sangat popular. Mungkin di Malaysia penggunaannya tidaklah besar mana tapi sangat menarik. Jadi kita nak bercakap tentang saffron dan kita ada seseorang bersama kita. Kita ada Encik Suhaimi Abdul Karim. Terima kasih banyak-banyak sudi datang. Encik Suhaimi pun color sama dengan saffron lah hari ini. Tema sama. Oh, tema sama. Kenapa tak cakap boleh sekali? Oh, ya. Okey, jadi kalau bersama dengan kita di meja ni, ada beberapa part lah. Boleh saya cakap part lah. Betul. Ni susu dan daya ni? Aloe vera gel. Aloe vera gel. Ni susu. Ni rose water. Rose water, dan okey. ini adalah pati saffron. Pati saffron. Okey. Ini yang warna merah ni adalah saffron. Saffron yang asal. Yang asal. Original asal. Yang mentah. Yang mentah. Dan betul kan saya kalau saya hisap saffron ni memang sebenarnya harganya mahal. Saffron adalah herba paling mahal di dunia. Ya. Ini adalah grade nombor 2 dunia yang bernilai 49,000 sekilo. Yang nombor 1 dunia 125K sekilo. Okey, jadi ini bermakna kalau harganya mahal, khasiatnya memang hebatlah. Okay. Sebab Cik Sami boleh saya kongsikan waktu saya ke Turki. Turki juga salah satu pengeluar untuk saffron, begitu juga dengan Kashmir
kan, dan juga negara Eropah ada juga, tapi katanya bilangan tak rasa banyak. Tak banyak. Mungkin boleh kongsi dengan kami tentang saffron hari ini. Okey. Saffron adalah satu herba yang asal daripada negara Greece. Greece, dan tetapi ladang terbesar dari Iran. Terbesar di Iran. So saya ambil ni adalah daripada Iran. Harga ni. Ini adalah daripada jenis Negin. Okey. Daripada Negin, adalah grade nombor 2 dunia. Nombor 2 dunia yang bernilai 49,000 sekilo. Nombor 1 saya belum mampu beli lagi. Sebab 125 sekilo. Yang ini adalah sesuai untuk digunakan untuk pelembap muka. Untuk buat susu, untuk buat face mist. Face mist juga untuk minuman. Kalau untuk masakan tak sesuai kerana mahal. Terlalu mahal. So ini saya ambil satu pendekatan untuk memborong saffron, kerana saffron adalah satu benda yang mahal. Dan mungkin tak semua orang mampu untuk membeli atau meminumnya. Tapi saya berjaya memborong dengan kuantiti yang besar. Dan semua orang boleh mampu, insya-Allah, mudah-mudahan semua boleh mencubanya sendiri. Dan saya suka Cik Suhaimi bila dia bahagikan part kegunaan kan. Okey, jadi mungkin kita akan mulakan dengan yang pertama. Okey, ini adalah gel aloe vera yang kita boleh beli kat mana-mana. Masukkan dalam gelas dan kita masukkan dalam beberapa helai saja saffron ni. Dia tak masuk banyak-banyak. Kalau ini bukan rugi, sebab dia mahal. Okey, masukkan dalam sini. Sikit cukup. Okey. Dan kita titiskan beberapa titis. Apa minyak, tu? Inilah minyak saffron. Minyak dia. Minyak. Okey. Ini 1 liter 2,300. Masya-Allah. 1 liter. Memang likat tu, so kita memang masukkan pure. sikit. Okey. Sikit cukup. Sikit saja. Cukup. Baik. Kita kacau. Yang ni kegunaannya untuk apa? Face moisturizer, pelembap muka. Bagi pelembap. Okay, lihat pelembap muka. Okey. Sekejap je warna dia berubah. Okey. Kalau kita lihat di negara Pakistan ataupun India, wanita mereka sangat menggunakan benda ni. That's why mereka punya muka memang cantik lah. Memang kulit cantik, mereka flawless. nampak moist. Bolehlah Dayah. Okeylah, so saya kita boleh jimat masa lah, jimat duit kita boleh buat sendiri saffron ni. So color dia pun agak cantik, pink. Pink. So biarkan selama 20 minit pakai. Okey. Tak habis dalam betais. Boleh ya? Berapa lama boleh bertahan tu kalau orang betul ais? Sampai bila-bila. Sampai habis. Sebab dia memang natural. Natural. Kita tak ada apa-apa. Dan kita boleh pakai untuk tangan ke, kalau nak try lah. Try. Boleh. Ke mana tangan? Boleh. Sikit. Dan tangan saya kebetulan pun dah semakin gelap ni. Inilah orang bersukan kan? Okey, boleh sapu. So boleh rasa dia punya tekstur dia, haruman dia, lembut dia. Bercakap tentang saffron juga bau dia sebenar-benarnya macam mana penonton nak tahu. Diorang tak dapat bau ni. Okey, betul. Okey. Bau dia agak pedas sikit tapi dia wangi. Pedas dan wangi. Okey, actually saffron dia tiada rasa. Tidak rasa tapi berbau sangat harum. Baik. Sangat harum. Macam mana Muaz? Betul, berbau sangat harum. Walaupun pakai face mask tapi berbau harum. Betul. Maksudnya ni belum lagi 20 minit tau kalau yang ikut kalau 20 minit. biarkan dalam setengah jam, so dia akan jadi warna merah. Dan boleh guna untuk muka, untuk lotion. Kan? So kita boleh jimat duit lah. Saya rasa yang penonton di rumah ni lepas ni tengah cek saffron ni. So macam sebab ini sesuatu yang boleh buat sendiri, boleh simpan dalam peti sejuk. Kalau kita boleh buat sendiri, di pasaran ada tak yang memang dah siap? Ada. Memang ada. Tapi harganya faham lah. Betul lah. Faham. Jadi buat sendiri lah. Buat sendiri lagi bagus. Okey. So yang kedua ni adalah susu segar. Baik. Okey, kalau tak boleh minum susu, boleh juga minum kacang soya. Kadang ada orang minum tak boleh alergik susu, alergik. So boleh gantikan dengan soya dan kita akan masuk madu. Baik. Sedikit madu. Tak Madu kisah. apa-apa tak kisah. Madu tualang ke, madu sidir ke. Okey. Pun boleh. Dan kita masukkan dalam 10 helai saja. 10 helai saffron. Cukup. Kita kacau. Okay. Ini ada permintaan lah. Okey, ini sebab kalau bila ni kita nak minum bukan kalau dia tak puasa boleh siapa dia. Okey, maksudnya kalau bila minum ni ialah siapa yang ada madu 3 boleh minum ni. Boleh betul lah macam ni. Okey. Berani awak. Okey. Dia punya khasiat dia untuk wanita yang mengandung trimester yang ketiga. Okey, tak apa, saya buat persiapan. Okey. Saya tarik balik, saya tak boleh minum lah. Dia pada bulan 4 hingga 6 kandungan.
mencerahkan baby. Mencantikkan kulit baby. Yalah, sebab kalau kita fikir susu, safran, madu memang itu memang powerful, memang powerful. Lah. So dia boleh mencantikkan kulit baby. So kalau tak puasa boleh sangat sedap. Sangat sedap Tapi kena tunggu 20 minit. 20 minit. Sebab nak biarkan nak keluarkan dia punya zat safran dia, safran. Menarik. Okey, kita dah ke part yang kedua. Walaupun ada dia punya ni, kita boleh minum. Boleh minum, tak ada masalah. Boleh. Itu yang mahal tu. Itu yang mahal tu. Jangan tak minum. Pastikan dia kalau dah beli 40,000 tadi saya minum. Saya tak nak buang. Okey. Baik, yang ketiga ni adalah rose water. Air rose. Air rose boleh beli di kedai-kedai India, ada jual. So kita letakkan dalam sini. Segelas. Boleh saya bau sedikit? Boleh. Sila. Bau rose. Rose water. Selalu rose water dengar selalu orang pakai skincare. Betul, skincare. So kita juga masukkan dalam 10 helai juga kalau portion macam ni. Nampak sayang jatuh. Tak apa. So kita biarkan dalam masa 20 minit dia akan tukar jadi warna kuning ni. Ya. Inilah hasilnya. Ya. 20 minit. Ini adalah untuk moisturizer. Wow. Bukan face mist. Face mist. Yelah. Kita lepas pakai moisturizer, kalau ikut dia kita pakai face mist. So boleh try pagi dan malam, insya-Allah muka sangat glowing. Alamak. Saya rasa kat rumah ni mulalah lepas ni. Masyarakat India sangat suka benda ni. Dan dia jual sangat mahal. Ya, mestilah. Sangat mahal. Tapi macam ni kalau kita nak tahu je Sami, dia safran yang original. Soalan yang menarik. Okey. Kalau kita nak tahu safran yang asli atau tak, selepas kita rendam ni sekurangnya sejam. Sejam. Dan kita ambil dia sikit. Sehelai dia, letak di tangan, kan? Di tangan. Dan kita lenyek dia. Kuat-kuat lenyek. Dia tak akan putus. Dia tak akan putus. Itu yang asli. Dia takkan lerai. Lagi satu, kedua, warna dia tak pudar. Baik. Walaupun kita dah rendam semalaman, ini saya rendam pada pukul 6 petang semalam. Okey. Kalau warna kuning, tapi dia masih utuh dan warna dia masih kekal warna merah menyala. Dia tak pudar. Kalau yang fake, bila rendam 10 minit, dia akan jadi warna pudar. Okey, sekarang ini dah tahu macam mana nak tahu. So para pengguna, saya nasihatkan kalau nak membeli safran, jangan terus beli, tapi minta sedikit pada seller tu untuk mencuba. Kan? Sama ada kita minum. Lagi satu, kalau safran yang asli, dia lama, setengah jam baru dia keluar pati dia. Warna dia. Kalau yang fake, sekejap je. 2 minit kuning terus, macam dia tak pencelup. Itu yang asli. Yang kedua, kita ambil ni warna kuning. Tangan. Kita lenyek dah jadi kuning kan, tapi warna dia masih betul kuat warna masih dia tu. Merah lagi, masih merah punya. Itu yang original. Baik. Ini saya rasa kan lepas ni macam Encik Syamil kata minta dia test, mesti orang tu akan risau. Dia kata lain macam dia ni. Dia sebenarnya pengeluar safran ke apa benda sebenarnya? Macam mana dia boleh tahu sebab dia baru menonton borak keputihan. Betul. Encik Syamil tolong kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, jadi ini pun kita tinggal berapa minit? 20 minit. Ini biar dalam setengah jam. Setengah jam. Baru dia akan keluar jadi warna sini lah. So boleh buat face mist sama ada untuk seluruh badan. Baik. Untuk muka pun dia akan glowingkan kita punya muka lah. Baik. Okey. Tips Dan air ni selalunya. Betul. Waktu bila yang kita nak minum nak kena letak benda lain ke ataupun minum je kosong? Air ini adalah pati safran yang saya letak dalam 15 helai 1.5 liter air ini. Biarkan dalam 12 jam. 12 jam. Air suhu bilik. Baik. Suhu bilik. Dan kita minum segelas macam ni. 200 ml. Jangan kita minum buat air mineral. Gog. Bahaya. Safran mengandungi banyak khasiat. Salah satunya adalah dia adalah satu anti-depression. Anti-depression. Bila kita letak 5 helai safran di bawah lidah, hormon endorfin akan dikeluarkan. Hormon ni adalah memberi kita satu ketenangan yang sangat hebat. Dan kita ceria. Chill. Kalau tak puasa boleh try dalam bawah lidah, 20 minit air liur akan keluar. Zup. Telan air liur. Lepas setengah jam, telan dengan safran sekali. Selepas setengah jam, kita akan rasa satu keadaan yang rasa tenang. Boleh Tenang. Ramai orang tak tahu. Semua tak tahu. Ni sebetulnya pertama kali saya dengar. Betul lah. Saya bersama. Tak sangka safran ni punya khasiat macam ni. Dia juga antioksidan yang saya baca. Banyak sebenarnya kelebihan dia. Untuk darah tinggi dan sebagainya sangat bagus. Okey, jadi yang ini untuk minum lah. So inilah dia part by part.
Jadi yang penonton di rumah paling berminat yang mana? Kalau tanya Dayah, mestilah kita perempuan. Kita suka yang moisturizer tu campur dengan rose water face mist. Dah putih dah tangan saya. Lembut dah. Untuk wanita mengandung jangan lupa susu saffron dengan madu. Anak akan jadi insya-Allah cantik. Okey, ini untuk suami juga betul. Untuk fokus mudah-mudahan. Cik Sami, mungkin kalau ada orang nak nak jumpa ataupun nak tanya mengenai saffron ni, ada Instagram, Facebook. Boleh pergi ke Facebook saya, Suhaimi Abdul Karim. Seperti yang tertera di situ atau hubungi saya 013 344 7846. Insya-Allah kita boleh sama-sama berkongsi manfaat saffron. InsyaAllah. Terima kasih. Saya rasa memang bukan kami sahaja, semua penonton di rumah pun rasa macam wow, sesuatu yang baru dan lepas ni akan serang mencari saffron. Ya. Ini box ni kena jaga betul-betul. Betul. Box ni. Okey, baik. Dayah sebenarnya nak cerita ni tentang Okey Beli. Okey Beli? Ada apa dengan Okey Beli ni? Jadi membawakan anda siri produk seikhlas hati istimewa yang sesuai sebagai pemberian dengan pilihan mencetak nama secara peribadi. Jadi anda boleh dapatkan set hadiah eksklusif dari RM99 sahaja. Jadi raikan keriangan Ramadan dan raya ini dengan pemberian penuh makna. Layari www.okbeli.com.my dan dapatkannya sekarang. Memang menarik Muaz. Betul, bulan puasa, bulan Ramadan ni waktunya untuk kita memberi. Jadi korang semua boleh Okey Beli. Okey Beli. Okey Beli. Baik, kejap lagi kita akan bawakan untuk anda ada sekumpulan anak muda ni. Suara mereka luar biasa lah. Betul lah. Saya suka vocal group yang macam ni. Sebab yang kalau dengar tu pure, dia punya suara tu sedap. Itulah, saya pun terbayang kalau Muaz masuk, apakah bakal jadi kepada kumpulan itu? Akan jadi lebih hebat. Kita saksikan kejap lagi. Jadi kita nak berehat sebentar. Cik Suhaimi, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Salam Ramadan ya. Salam Ramadan. Okey, kita berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami. Salam Ramadan untuk anda semua. Kalau ada yang tengah bersiap tu, nak pergi mana tu? Nak pergi shopping. Okey, siap. Sabar, tenang nak. Tenang, relax. Jangan membazir sangat, okey? Muaz banyak kali pesan tu. Muaz untuk diri sendiri juga. Untuk diri sendiri. Dan untuk orang rumah. Ya. Tak apa, yang penting ceria-ceria selalu. Dan sebenarnya di Borak Kopitiam ni, kita seronok tahu kalau kita berkongsi siapakah tetamu kita. Dan tetamu kita sekarang ni yang ada sebenarnya di sebelah kiri saya dan Muaz ni. Saya rasa anak muda yang cukup berbakat. Betul, ya. Dan mereka menamakan kumpulan mereka sebagai, macam mana nak sebutnya? Marhain. Tu dia boleh Marhain. Yes. Cuba harmonikan sikit bunyi Marhain. Allah. 1, 2, 3. Marhain. Terkejut tiba-tiba saya bagi tas. Pagi. Saya baik tak bergaduh tau. Bukan senang. Kau ambil tinggi, aku gedah. Okey, Marhain, mungkin boleh perkenalkan diri anda sebagai selaku anak muda yang berbakat ni. Kita mulakan daripada yang paling comel ni. Nama diberi Muhammad Syafwan bin Asma. Syafwan, Okey. Assalamualaikum. Saya Hisham. Boleh panggil Hisham. Hisham. Saya Saiful Anwar. Ingat Naoki ni. Saya Hanan. Hanan. Saya Hafiq. Okey. Dan nak tahu juga kan, macam mana pembentukan Marhain ni? Memang kawan lama ke ataupun menarik kan? Baru jumpa tadi. Ya ke? Ini ahli baru ni? Boleh? So dah sama. Baju kena matching ah, So Marhain ni actually kita dalam berlima. And then kita kenal nama Marhain ni tertubuh dalam tahun 2017. Okey. Tapi kita kenal sebelum tu lagi sebenarnya. Ya. Sebenarnya dah lama tapi kita nyanyi daripada 2000 dalam 2014 2015 tu. And then Jumpa di bawah bermula tu daripada USIM lah. Kami semua student daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Kau sama? Universiti? Universiti Sains Islam Malaysia. Ya. USIM. Okey. Di USIM. Tapi kos lain-lain. Kami jumpa tu, kenal tu waktu di pusat kebudayaan lah. Nampak tak? Dekat situ dia punya titik lah. Dia lain-lain tapi sama-sama. Betul. Okey, dan kalau cerita tentang lagu-lagu anda, siapa yang buat lagu sebenarnya? Persilakan. Tuan. Saya tak tahu nak cakap macam ni. Tapi kami as a vocal group, kebiasaan dia saya lah yang
tolong arrange lagu, tolong buat kompos lagu untuk Marhain lah. Oh, jadi awak memang ada background arrangement music production lah? Saya tak ada background muzik secara formal lah. Tapi passion tu ada. Dia anugerah daripada ilahi. Ini bagus ni. Kawan dia tolong support belakang. Saya suka ni. Musim di hati. Support each other. Jadi bagaimana pula dari segi pembahagian vokal? Siapa yang nak ambil lebih? Siapa yang nak ambil biasa-biasa je? Sebenarnya untuk pembahagian vokal, Hisham juga. Oh, dia sebenarnya okey. Tapi sebenarnya kita bila kita orang dah nyanyi lama daripada 2014 tu sampai ke sekarang kita dah kenal karakter vokal masing-masing. So dia tak jadi masalah bila kita start nyanyi tu kita dah tahu ni kau ambil part ni. Dia dah tahu role. Tak ada gaduh-gaduh macam maksudnya asyik kau je part tinggi bagi aku. Tak ada. Kalau boleh tak nak nyanyi pun. Dia nak ada je dekat. Tapi payment nak sama. Payment nak sama. Okey. Kalau ikutkan genre kalian kan, kalau yang betul-betul cakap Marhain ni apa konsep program saya ni? So ada nampak macam rapper sikit. Ada nampak macam opa, sarangnya. Dia ada macam-macam karakter sini. Dari segi konsep muzik kami ni kita lebih pada positif muzik lah sebab kita tak ada spesifik bukan kena nasyid tapi positif tapi positif muzik. Kita pun masing-masing 5-5 pun kita ada minat genre yang berbeza-beza sebenarnya. Kita cuba variety kan. Kita tak fokus sangatlah pada apa-apa genre kita. That's why ada acapella dan ada juga lagu yang bermuzik. Okey, kalau boleh cakap korang punya inspirasi lah. Kan setiap orang kan ada dia punya macam reference siapa dia minat kan. Jangan gaduh boleh pilih siapa yang nak cakap. Boleh cakap ke? Saya pun sederhana. Okey, kalau ikutkan Marhain kita terinspirasi dengan vokal-vokal grup dari sebelum ni. Betul. Macam VE, Rafiq, Innuendo, even Mirwana pun. Kita ada bila kita dengar dia orang berharmoni tu bersama tu. Betul. Vokal grup ni dia tak asing dengan harmoni. Dia mesti kalau vokal grup mesti kena ada harmoni. Betul. Setuju. Kalau tak ada harmoni baik nyanyi seorang-seorang. Tapi bila nak harmoni tu masalahnya saya tengok ialah vokal grup ni tak tahulah apa kekurangan dia ataupun masalah dia tak boleh bertahan lama sampai bila-bila. Dia mesti akan ada masing-masing membawa haluan sendiri kan. Awak tengok apa yang berlaku kat situ? Kan bila mungkin ada yang seorang menonjol, mungkin seorang tiba-tiba baru tahu apa ada kelebihan boleh pergi solo kan. Jadi saya rasa itu yang satu. Nampak yang ni dia pas dekat opa. Hujung sini. Sebab opa nak gerak seorang kan. ni. So actually masing-masing memang ada life masing-masing lah. Tapi kami dalam apa jenis situasi kami tetap share passion yang sama. Betul. Kami pun dah kenal since daripada macam Hisham cakap ni daripada 2014 lah. So dia punya bonding tu macam orang kata tak adalah macam dia ada hal macam kita ada show. Sorry aku ada macam maybe mak sakit. Kita masing-masing kerja juga sebenarnya. Masing-masing ada kerja sendiri. Tapi kita cuba berkumpul atas passion yang sama. Dan kita pun sebenarnya tak ada masalah kalau contoh dalam ahli misal kata kalau dia ada rezeki yang lebih dalam bidang muzik ni kita raikan. Wah, bagus betul-betul sangat raikan. Nama dia Marhain dia sesuai betul dia kata baguslah zuhud tawaduk. Betul. Saya tengok awak ni macam kawan saya nama dia Lan. Muka sama. Betul dia tak bercakap dari tadi. Kacau dia sikit. Awak pemalu kan? Dia paling Marhain. Dia paling Marhain. Dulu ada mikrofon dekat sikit. Dulu ambil kos apa masa saya ambil kos pengajian Quran dengan multimedia. Oh, hebat ni. Nama dia. Nampak kan? Nama je. Tapi sekarang bekerja sebagai apa? Sekarang saya kerja sebagai pembuat videografik di Jabatan Perangkaan. Oh, hebatlah. Hebat masing-masing semua kerjaya luar biasa ni. Kan. Okey. Kalau lah Marhain diberi satu peluang untuk berkolaborasi dengan satu artis Malaysia lah tanah air. Siapa agaknya? Dia ada 5 voice tapi boleh bincang dulu lah. Banyak nak pilih. Bincang. 5 nama ke nak satu nama aja tu? Satu nama. Tak kau sebut. 2 nama pun tak apa. Kalau ikutkan siapa yang kita ternanti-nantikan untuk sudi untuk bersama dengan kami. Saya nervous tadi jawab tu muka dia tu panjang. Saya nervous siapa ni? Saya pun tak tahu ni. Sebab nama dia pendek je. So saya pandang panjangkan cerita. Panjangkan cerita.
kami teringin berkolaborasi bersama Lah Ahmad. Wow. Okey. Tak, ya okey. Di mata korang, Lah Ahmad ni macam mana? Sebab saya sebagai selaku peminat kumpulan VE dan juga Lah juga kan. Saya tengok dia sebagai seorang individu yang menyanyi tu sedap. Yes. Korang macam mana pula? Dia ada jiwa lah. Dia boleh nyanyi tu, dia ada jiwa. Dia a learned man lah. Macam passion dia on music tu, kita suka tengok perjalanan dia daripada dulu sampai ke hari ni tu. Dia berhijrah, dia pergi sini balik. Dia jadi cantik lah. Kita suka. Kita minat lah. Marhain macam tu jugalah, macam menyokong kalau salah seorang tiba-tiba menyerlah daripada yang lain ke. Betul. Gitu. Jadi hari ni sebenarnya mereka akan menyampaikan lagu Amalan Ramadan. Amalan Ramadan ni dipopularkan oleh Nada Murni. Betul. Kan? Tadi saya pagi-pagi saya cuba dengar Nada Murni dan juga daripada Marhain macam mana kan. Memang dua versi yang berbeza. Jadi kenapa Amalan Ramadan ini menjadi pilihan? First kali sebab kita nak ada single waktu bulan puasa ni lah sebenarnya untuk kata ada kita maksudnya kita support juga untuk ada lagu Ramadan di samping kita berpuasa lah macam tu. So kelainan dia adalah macam Nada Murni punya version, kita lebih kepada nak tarik peminat baru lah untuk dengar lagu-lagu yang lama ni sebenarnya. Baik. Okey. Kita nak bawa lagu lama ni jadi nafas baru supaya boleh tarik pendengar-pendengar barulah. Betul. Okey, insya-Allah. Dan rasa mungkin juga yang menonton ni macam lepas dia akan suka kat Marhain sebab dia orang rasa kita orang Marhain juga. Kan nama tu macam dah boleh nyanyi bersama kan. Okey. Kita orang pun sama juga sebenarnya. Jadi boleh. dengar cerita nak perform sebenarnya. Betul. Okey. Baik. Jadi sebelum tu Instagram ada tak yang official satu Marhain ataupun masing-masing? Instagram Marhain boleh follow kami di Marhain_official. Dan YouTube pun sama Marhain_official. Marhain Official. Marhain Official. Kalau saya nampak gambar profil tu, tengah tu ada kosong, boleh masuk Muaz. Boleh. Bagi promo. Saya ambil tak, kita memang reserve. Jangan nyanyi. Akapela je. Okey, jadi kami nak ucapkan terima kasih banyak kepada anda semua yang menonton kami daripada pagi tadi sampai sekarang. Hujung minggu ni waktu untuk dengan keluarga. Jadi silalah macam Muaz kata nak pergi cari apa-apa barang yang diperlukan. Tapi berhati-hati dan sentiasa beringat-ingat. Sebab saya yakin ada orang yang nak pergi kedai-kedai yang popular ni, dia dah macam ni dah. Buka je pintu zap. Okey, jadi berhati-hati untuk anda semua. Dan jom kita nak dengarkan lagu Amalan Ramadan. Ini istimewa untuk anda. Selamat berhujung minggu. Ya, Assalamualaikum. Esok jangan lupa juga tengok Borak Kopitiam. Okey Marhain, on you guys. Okey, ready? Bersama tibanya Ramadan yang mulia, rahmat Allah melimpah untuk semua banyak, nikmat Allah mengalir mencurah-curah, meriahkan Ramadan zikir dan baca Al-Quran, muhasabah dan sucikan hati. Seluruh anggota kita semua ada peranannya, perlu dijaga di setiap tindakan. Hati yang telah bersih dan berakhlak mulia di sisi Allah